Rafizi, if you want to aim, just aim to get back Selangor. Don't waste your bloody time to gain back the whole country. You will never get it. Kita bukan tunggul kayu, brother. Itu sebab saya cakap, bagusnya bila Rafizi ni, bila Rafizi ni make a comeback. Kerja kita mudah. Kalau dia nak kata bahawa Datuk Seri Najib ni orang yang memainkan api perkauman, saya menjawapan mudah. Orang yang paling dahsyat memainkan api perkauman ialah Anwar Ibrahim. Sebab apa? Sebab kita belum lupa betapa ekstrimnya beliau ketika berlakunya pergaduhan antara orang Islam dengan orang Hindu di Pulau Pinang. Saya masih ingat dalam ucapan Anwar Ibrahim ketika itu menjadi timbalan Presiden UMNO. Beliau mengatakan bahawa saya akan pastikan tidak ada satu loceng pun kuil Hindu akan dibunyikan di bumi Pulau Pinang ni. Ingat lagi? Ingat lagi, tuan-tuan? Bukankah itu perkauman? Dan jangan lupa, saudara, bila mana beliau menjadi Menteri Pelajaran. Selama hari ini kita tak pernah kacau kurikulum tarian naga. Dibenarkan di sekolah-sekolah. Tetapi ketika Anwar menjadi Menteri Pelajaran, dia telah mengharamkan kurikulum tarian naga. Lion dance tak kacau pun orang Melayu. Dia haramkan. Tuan-tuan. Dia haramkan. Sebab apa? Sebab pada ketika itu dia timbalan Presiden UMNO. Dia nak tunjukkan dia lebih Melayu daripada orang UMNO lain. Dia nak tunjuk dia lebih Islam daripada orang Islam lain ketika dia kata dia akan pastikan tidak ada satu pun loceng kuil Hindu akan dibunyikan di Pulau Pinang. Itu dulu ketika dia nak meraih sokongan orang Melayu. Bila dia keluar penjara 2006, saudara, dia tahu kalau dia terus memperjuangkan nasib orang Melayu akan lebih yakin hanya UMNO boleh memperjuangkan nasib orang Melayu. Maka dia mengubah strategi. Dia mengubah strategi PKR. Boleh membela nasib kaum bukan Melayu. Maka apa dia buat? Dia ubah, tuan-tuan, pendekatan PKR daripada sebuah parti multiracial yang berteraskan Melayu. Dia ubah. Dia memberikan penekanan untuk membela nasib bukan Melayu. Masa itulah kita tengok dia mainkan api perkauman di majlis-majlis ceramah yang dianjurkan oleh Anwar Ibrahim. Dia mengubah kata-kata yang sebelum itu begitu ekstrim Melayu dan Islamnya. Tiba-tiba dia mengeluarkan kenyataan mengatakan anak Cina, anak saya. Anak India, anak saya. Jangan fikir negara ini Melayu yang punya. Siapa yang keluarkan api perkauman ini, tuan-tuan? Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim. Yang dia tak mengaku anak Azmin Ali anak dia. Yang itu sampai sekarang dia tak mengaku. Tuan-tuan. Yang itu dia tak mengaku. Jadi saudara, saya nak beritahu dengan Rafizi Ramli. Kau buka mulut je, satu Malaysia dah tahu kamu ni memang pakar kencing. Satu Malaysia masih ingat semua janji-janji yang kamu lontarkan sebelum pilihan raya. Semua formula-formula kamu yang satu pun tak boleh pakai. Orang masih ingat. Jangan fikir kamu pergi cari makan sekejap, buat AI, semua projek kamu buat tak menjadi, rugi semacam, kan? Last sekali terpaksa cari makan dengan kembali kepada politik. Korang fikir ahli-ahli PKR kat bawah ni pun tak semua yang bodoh, tuan-tuan. Itu sebab Saifuddin pun ada dapat undi yang agak signifikan juga. Saudara, rakyat Malaysia lagi tak bodoh sebab rakyat Malaysia yang atas pagar, rakyat Malaysia yang terpedaya dengan janji-janji manis kamu tidak akan lupa apa yang kamu dah buat sepanjang tempoh 22 bulan kamu menjadi kerajaan di dalam negara ni. Kamu lari daripada perjuangan, kamu tinggalkan tanggungjawab untuk memenuhi apa yang kamu janjikan kepada rakyat Malaysia sebelum pilihan raya umum yang ke-14 yang lalu. Jangan fikir kamu make a comeback
dah kurus sikit, orang lupa siapa si gemuk yang telah membuat formula-formula karut dengan janji-janji palsu. Orang tak lupa. Walaupun kamu dah kurus hari ni, dah handsome sikit, orang tetap tahu Rafizi pakar formula dan pakar kencing daripada Parti Kencing Rakyat. Orang tak lupa. Teruskan perjuangan. Semoga lebih ramai yang akan sedar kamu punya pembohongan. InsyaAllah, saya begitu yakin hari ini rakyat maklumat di hujung jari. Segala apa kata-kata kamu selama hari ini masih lagi ada di alam maya, masih ada di internet. Kita Google, kita boleh buka satu persatu. Dengan PKR meletak kamu kembali, itu dah memang cantik. Lagi senang kerja kita. Sebab ayat-ayat kamu sendiri akan kita gunakan untuk menentang kamu. Kita tak perlu nak suruh orang lain menjawab. Sebab apa yang kamu dah janji itu pun dah cukup untuk memusnahkan hidup kamu selepas ini. Itu je. Okey? Rafizi cakap, ada lagi Rafizi ni? Belum mati. Dia buat penggulungan yang itu Jadi kita ni sikit lah. Okay, dia kata dia dah kesentukan masa lah. Okay. So dia nak terus buat kerja. So antara dia punya perancangan nak buat kerja tu, dia kata dia pembangkang sekarang ni kena sanggah UMNO supaya tidak bermaharajalela. So soalan dia tu, maksudnya UMNO ni memang benar-benar sekarang ni telah diterima rakyat. So macam mana tu? Sebenarnya Rafizi dia tahu nombor satu target dia kena kerjakan Datuk Seri Najib. Sebab dia tahu hari ni orang sudah mula merindui zaman Barisan Nasional. Dan bila orang merindui Barisan Nasional, sudah pastilah orang akan ingat kepada Perdana Menteri terakhir zaman Barisan Nasional. 9 tahun terakhir, 61 tahun BN memerintah, Datuk Seri Najib adalah Perdana Menteri. Rakyat hidup dengan aman, damai, rukun. Dengan banyak bantuan-bantuan yang diberikan oleh kerajaan. Ganti dengan Pakatan Harapan, bisnes rakyat melingkup. Businessman, masyarakat Tionghoa yang menyokong Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum yang lalu. Mengharapkan akan dapat good governance. Mengharapkan bahawa Pakatan Harapan will really go against corruption. Akhirnya yang mereka sedar, rupanya ada isu terowong, ada isu rumah banglo milik Pang Likun yang dijual below market price, disebabkan kelulusan tanah pertanian bertukar menjadi industri yang dimiliki oleh Pang Likun di bawah Magnificent Emblem. Semua ni telah membuka mata masyarakat Tionghoa khususnya. Maka masyarakat peniaga tak akan lupa bagaimana bisnes mereka lingkup di bawah pemerintahan PH 2.0, iaitu Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin. Jadi saya yakin hari ini mereka tahu bahawa populariti Datuk Seri Najib sudah bertambah. Baru-baru ni bila Datuk Seri Najib pergi ke Penang umpamanya, beliau disambut dengan luar biasa. Masyarakat Cina sudah mula menyambut Datuk Seri Najib. Sedangkan dulu mereka terpedaya dengan Rafizi, terpedaya dengan Tony Phua, terpedaya dengan Lim Guan Eng, terpedaya dengan semua Mahathir dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Hari ini Rafizi tahu, sebab dia juga membuat research. Cuma peliknya, dia menipu research yang dia buat sendiri dengan mengubah dapatan, dengan mengatakan bahawa Datuk Seri Najib ni tidak popular dan sebagainya. Dia nak beritahu bahawa Datuk Seri Najib tak popular, tapi yang bodohnya dia ni, dia kata presiden parti dia pun sudah tidak popular. Kalau Datuk Seri Najib tak popular, maknanya presiden parti dia popular. Kan? Tapi bila dia dah cakap bahawa presiden parti dia sudah tidak popular, secara tak langsung dia mengakui bahawa dia menipu mengatakan Datuk Seri Najib tidak popular. Sudah pastilah tuan-tuan, populariti Datuk Seri Najib jauh lebih hebat berbanding dengan populariti Anwar Ibrahim.
populariti Muhyiddin Yassin, Ismail Sabri. Begitu juga dengan Mahathir Mohamad. 3 Perdana Menteri ini. Jadi saya nak beritahu dengan Rafizi, kalau kita menipu ni, macam mana pun kita tetap akan kantul. Kalau kita berpegang pada kata-kata benar, kita punya ayat tu akan tetap konsisten. Sebab bila kita bercakap dengan facts and figure. Kita bercakap berlandaskan fakta. Tetapi bila kita mula menipu, kita kadang-kadang akan lupa apa yang kita tipu. Itu sebab orang politik jangan sekali-sekali menipu. Sebab kita banyak bercakap. Bila kita cakap berdasarkan fakta, kita ulang banyak kali pun, bila kita hanya menggunakan fakta, itulah jawapan dia tetap sama. Tapi bila kita menipu sekali, lepas ni kita nak menipu lagi sekali, angka 3,000 dah bertukar menjadi 4,000. Jadi Rafizi kena faham. Engkau dah make a comeback ni, baguslah. Baguslah. Kita pun dah lama tak ada orang pakai formula ni. Bagus juga dia make a comeback. Tetapi cubalah kalau boleh buat sedikit muhasabah diri untuk suku masa kedua ni. Kau dah main bola first round dah kalah dah. Dah kalah. Sekarang nak masuk main second round, tukarlah strategi. Berhenti daripada menipu. Rakyat Malaysia ni dia perlukan ahli-ahli politik yang bercakap benar. Rakyat Malaysia ni dia harapkan supaya setidak-tidaknya generasi muda macam kita ni. Rafizi ni tak adalah tua sangat, muda lagi. Boleh bagi sedikit pengharapan. Mereka dah tak boleh harap dengan Mahathir, tak boleh harap dengan Muhyiddin, tak boleh harap dengan Anwar Ibrahim. Setidak-tidaknya engkau yang nak menggantikan Anwar ni, bagilah sedikit harapan, buat politik baru. Henti kelentong rakyat. Bagi janji yang munasabah, jangan bagi janji yang tak munasabah. Cakap benda yang benar. Kalau misalnya pemimpin kamu dah tak popular, mengakui dia memang tak popular. Tapi janganlah kata Datuk Najib pun tak popular, sedangkan orang lebih tahu bahawa setiap posting dia mendapat sambutan. Posting kamu pun tak dapat sambutan macam Datuk Najib dapat. Follower pun tak ada tu. Follower pun tak ada. Datuk Najib 4.6. Jadi cubalah belajar berkata benar. Jangan sampai kamu belum lagi sampai umur 50 tahun. Tapi orang dah citak kaki kencing, orang dah citak papak formula. Cubalah untuk satu dekad yang akan datang ni, bersihkan imej kaki kencing ni. Bersihkan imej kaki kelentong ni. Setidak-tidaknya, manalah tahu bila BN jadi kerajaan nanti, kita setidak-tidaknya ada ketua pembangkang yang berkata benar. Bukankah itu lebih baik untuk rakyat Malaysia? Ada check and balance. Tapi kalau misalnya pada ketika itu kita memerintah, kamu jadi ketua pembangkang, bila kamu buka mulut je, kita cakap, Rafizi, kau punya temerang lama pun kau tak habis lagi. Macam mana kamu nak memberikan check and balance kepada kerajaan kami selepas ni? Tolonglah berubah, Rafizi. Cukup-cukuplah kelentong rakyat tu. Cubalah try. Anak kau pun dah besar. Jangan sampai anak kau tengok, apalah bapak aku ni tak berubah-ubah lagi. Anak kamu pun dah besar. Dia dah mula menilai, kenapa how come my father is not consistent? Aduh, kan susah tu. Jadi mulalah belajar bercakap benar. Berikan janji yang munasabah saja. Memang betul lah macam Rafizi cakap, dah terlambat sebenarnya. Ada banyak kerja yang dia kena buat. I tell you, Rafizi, if you want to aim, just aim to get back Selangor. Don't waste your bloody time to gain back the whole country. You will never get it. Kita bukan tunggul kayu, brother.